So saya akan yang ni berita hari ini berkenaan dengan keputusan yang telah dicapai oleh Pakatan Harapan di Sarawak, iaitu kita tengok iaitu Sarawak reach deal to avoid repeat 2016 clash, open talks with PSB. Okay, Sarawak has rung in a new year with a consensus between component parties on seat allocation for the upcoming Sarawak state elections. Despite having distributed all 82 seats, they said that they were open to collaborating with other opposition parties for as long they were credible and genuine. No date has been announced for the election, but the state government's current the terms expires on the June 6, which means that the election must be held latest by August 2021. In a press conference in Kuching this morning, all three parties, Larry Seng, PKR, Chong Cheng Jen, DAP, and Abang Halil, Abang Nali, Amanah signed a document listing the seats allocation. I think this is a good start for a year. And then when asked regarding the other opposition, the opposition party, dia kata Seng berkata bahawa they are open to those who are, dia kata diulang balik, credible and genuine, dia kata, tapi tidak menyebut sama ada akan bekerjasama atau tidak. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan bagi yang tidak mengetahui, pada 2016 kita menghadapi masalah di Sarawak apabila lebih kurang dalam 6 kerusi bertembung di antara PKR dan DAP, dan antaranya adalah Batu Kitang. Batu Kitang ni di antara Bun Siak ni PKR melawan DAP, Abdul Aziz DAP, Bun Siak ni PKR, dan juga daripada parti SCPP kalau tak silap. Akhirnya dimenangi oleh SCPP, dan yang menariknya walaupun kawasan itu majoriti Cina, Bun Siak ni kalah. Kerana Sarawak ni dia taklah terlalu obses dengan bangsa sebenarnya, tetapi dia lihat kepada parti mana yang bertanding. Dan kalau kita lihat, dia bukan masalah bangsa, even Bun Siak ni yang berbangsa Cina, walaupun PKR kalah di tempat tersebut. Jadi 2020 ni kita realise bahawa tak guna kalau kita sekadar untuk nak meletakkan calon kita di tempat tersebut. Adalah lebih baik untuk kita bertanding tanpa berlaku pertembungan di antara sesama sendiri. Dan juga yang menariknya ada persoalan mengenai PSB, kerana baru-baru ini PSB ni Parti Sarawak Bersatu, yang diketuai oleh Wong Sungkoh, Tan Sri Wong Sungkoh, yang juga dikenali sebagai orang kuat di dalam Barisan Nasional dahulu, dipanggil money man dalam Barisan Nasional, orang yang funding Barisan Nasional dahulu, sekarang ini mewujudkan satu parti dinamakan PSB. Terdapat dakwaan mengatakan PSB ini sebenarnya adalah parti macam Bersatu. Tujuan dia hanyalah untuk memecah belahkan pembangkang. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melemahkan pembangkang dengan memecah belahkan undi. Whether that is true or not, kita tak boleh nak kata ya atau tidak, saya tidak menuduh. Tetapi sejarah itu kalau kita tengok pada tahun 80-an kalau tak silap saya, di mana berlaku pertembungan di antara apa yang dipanggil Parti Permas dengan PBB, di mana itu Permas itu walaupun dicipta oleh Tun Rahman pacik kepada Taib Mahmud, tetapi itu sebenarnya digunakan untuk memecahkan undi Melayu, memecahkan parti Melayu, dan akhirnya yang menjadi Ketua Menteri Sarawak sehingga lebih 20 tahun adalah Taib Mahmud, anak saudaranya sendiri. Rancangan Ming Court yang sebenarnya adalah satu rancangan jangka panjang yang bijak. Saya kata Tun Rahman ni memang, arwah Tun Rahman ni memang bijak. Bukan setakat Ming Court. Kalau kita tengok macam mana minyak Sarawak diambil 1969 dengan berlakunya apa yang dipanggil sebagai peristiwa berdarah 13 Mei 1969 sehingga tertubuhnya PDA, Petroleum Development Act 1974, atas tujuan apa? Untuk mengambil minyak di Sabah dan Sarawak. Itu kita tengok sejarah. Dan antara pengurusi chairman pertama Petronas adalah Tun Rahman, dan idea tersebut adalah idea Tun Rahman. Jadi kita tahu bagaimana liciknya Tun Rahman dalam politik, dan licik ni jangan salah anggap. Bagi saya respect cara fikir Tun Rahman, cara fikir Mahathir Mohamad, cara fikir orang-orang politik terdahulu, di mana mereka kena memikirkan satu jangka masa yang jauh untuk nak menghadapi. Tetapi ada satu benda yang politik yang diorang ada, yang orang lain tak ada. They have what we call matlamat menghalalkan cara. They are willing to do anything in order untuk mencapai matlamat tersebut. And some of us sekarang ni kita realise bahawa kepentingan matlamat prinsip itu adalah sangat penting, sehingga kita tidak sanggup nak melanggar prinsip tersebut. Atau betulkah? Betulkah dakwaan tersebut kan? So kalau kita tengok Sarawak, ada beberapa perkara yang ada orang tanya saya, so Is, macam mana chances Sarawak untuk menang dan sebagainya. Hari ini tidak di-announce adakah kita akan menggunakan bendera sendiri atau kita akan menggunakan Pakatan Harapan.
untuk makluman semua, pilihan raya Sarawak ini kalaupun tanpa berlaku dengan PRU ataupun tanpa PRU, kita semua akan menggunakan logo sendiri. Kita tidak akan menggunakan logo Pakatan Harapan atas dasar Pakatan Harapan ni satu parti yang satu bendera dan logo yang tidak dikenali di Sarawak. Itu yang pastinya kita akan gunakan pada PRN yang akan datang ini, sebagaimana PKR menggunakan dan juga Warisan gunakan dalam pilihan raya negeri Sabah yang lepas, di mana kita menggunakan logo kita sendiri dalam pertandingan kali ini. So chances macam mana Iswardi tak menjawab soalan lagi ni? Chances saya kata dia, bagi saya, kalau dapat pun kita mungkin ini jangkaan saya, kita mungkin boleh menambah kerusi, tetapi kita mungkin susah untuk nak menang negeri. Nak menang the whole election tu agak sukar, tetapi untuk menambah kerusi tu, kalau masa kita jadi kerajaan Pakatan Harapan dulu, peluangnya besar. Masa tu saya dah buat live tahun 2019, saya kata peluang dia besar kalau kita jadi kerajaan pada masa itu. Dalam keadaan kita pembangkang, dalam keadaan 3 kita punya adun melompat pergi ke pembangkang, ke tim sebelah, kita kata jadi pengkhianat. Agak sukar untuk kita nak ramalkan keadaan politik di Sarawak sehinggalah betul-betul kita on the ground and looking at what happen. And then bagi saya, calon-calon yang dikemukakan pun, saya pun tak berapa nak kenal sangat kebanyakan calon yang dikemukakan kecuali beberapa orang. Dan bagi saya ada beberapa calon yang diletakkan di beberapa tempat tu tidak sesuai. Ada contohnya satu calon tu, dia berbangsa lain tetapi tempat yang dia bertanding tu bangsa lain. Majoriti tempat itu bangsa Melayu tetapi dia bukan Melayu. Jadi bagi saya nak lawan pula calon Melayu. Memang kita kata, kata PKR ni bukan melihat bangsa, betul. Tetapi at the end of the day, kita kena lihat realiti pengundi. Kan? Kita kena lihat realiti pengundi. Memang kita tidak melihat bangsa, tetapi pengundi tu masih lagi melihat perkara tersebut. Dan apa saja benda yang kita boleh elakkan, kita kena elakkan. Apa benda yang kita boleh mitigate, kita kena mitigate. Apa benda kita boleh increase, kita boleh increase. So saya harap bahawa pimpinan pusat akan lebih orang kata bukan telus tetapi lebih teliti dalam melihat calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang ada kali ini. Kemudian itu satu, saya kata dari segi peluang itu, kerana kita tidak sempat selepas kejatuhan Sheraton itu, tidak ada usaha yang terlalu besar kita kata untuk nak menguatkan parti. Sebab itu sebenarnya cara kita nak menangkan sebuah negeri itu, kita kena kuatkan keahlian dan parti dahulu. Kita kena kuatkan jentera dan juga grassroots dahulu. Baru kita boleh maju ke hadapan, baru kita boleh menggugat, orang kata at least menggugat musuh kita. Dan yang terakhir sekali, hari ini press conference tersebut tidak menyatakan dengan jelas kalau sekiranya Pakatan Harapan ini menang, DAP Amanah dan PKR menang, siapa yang bakal jadi Ketua Menteri Sarawak yang dicadangkan. Sekurang-kurangnya tahun 2016 dahulu, Chong menyebut Barubian akan menjadi Ketua Menteri Sarawak kalau menang pada tahun tersebut. Tapi kali ini semacam tidak ada satu kata-kata yang telus. Walaupun Larry mengatakan hari itu bahawa dia sekarang ini akan menjadikan Dayak itu sebagai Ketua Menteri Sarawak sekiranya menang dalam PRN kali ini. Namun persoalannya, siapa Dayak tersebut? Siapa nama dia? Apa contribution dia? Apa kelebihan dia berbanding dengan orang-orang yang lain dalam Parti Keadilan atau Amanah atau dalam DAP? Kenapa dia yang hendak diangkat? So, dia tu siapa? Itu menjadi persoalan. Jadi benda ini lagi menimbulkan banyak tanda tanya daripada banyak persoalan. Dan sekiranya perkara ini tidak diadres dengan baik, tidak diurus dengan baik, tidak dibrandkan dengan baik, kita akan gagal kita akan kalah sebelum kita memulakan peperangan. Sebab itu saya selalu kata, perancangan dalam satu-satu pilihan raya itu sangat penting. Dan perancangan itu bukan bermula esok nak pilihan raya hari ini baru kita nak mikir pasal apa strategi ya. Ni saya punya pemikiran tentang strategi, tentang nak menang Sarawak ini, saya sudah bermula sejak tahun 2014 kita sudah merancang. Namun begitu, apakan daya, 2014 kita kalah pemilihan parti, 2018 kalah lagi pemilihan parti, masih juga Barubian masa tu jadi pengurusi MPN, 14 pun Barubian jadi pengurusi MPN. Bila masuk 2020 ni pun Larry jadi pengurusi MPN. Tak apalah, bagi saya kita serahkan kepada mereka untuk nak menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Sementara mereka menjadi ketua, teruskan. Namun begitu, bagi saya sebagai orang yang berada di on the ground, kita jangan sekali-kali kita lupakan kawasan yang majoriti Melayu ini. Kerana nampaknya seolah-olah macam kita meminggirkan. Ini saya bukan bercakap daripada soal
PKR Parti Keadilan Rakyat di Sarawak saja, tetapi seolah-olah kita bercakap Parti Keadilan Rakyat di pusat pun tidak melihat dan tidak memandang kawasan Melayu ni atau kawasan mix Melayu Muslim atau Melanau Muslim ini, majoriti di mana sama ada 50% ke atas ini, satu potensi untuk dimenangi. Memang secara sejarahnya kawasan Melayu ini BN, PBB ni menang dengan majoriti yang besar. Namun begitu, kalau tanpa ada usaha yang kita buat daripada awal untuk nak membesar, nak memenangi kawasan tersebut, sampai bila kita tidak akan dapat nak break the ice. Dan tahun 1999 sejarah telah membuktikan bahawa kita boleh pecahkan kawasan Melayu Muslim ini. Malah kalau kita tengok Taib Mahmud tu hampir kalah kalau tidak kerana blackout pada tahun 2000, bukan 99, tahun 2001 kalau tak silap. Pilihan dia 2000 atau 99, antara dua tu. So itu yang berlaku sekarang ini, itu yang keadaan yang kita hadapi di Sarawak. So for me, tuan-tuan dan puan-puan, untuk berjaya, strategi itu kena ada dan strategi itu kena jangka panjang. InsyaAllah kita sudah pun merangka strategi, saya sudah merangka strategi. Perancangan saya adalah untuk, bukan sekarang, untukkan untuk PRN ini, tetapi untuk masa yang akan datang, insyaAllah. So jangan kita risau, kalah menang itu adat dalam pertandingan. Kita biasa dah kalah. Persoalannya adalah sekarang ini kita dah pecahkan one step, satu benda. Siapa pernah terfikir Barisan Nasional itu yang begitu kuat di Sarawak, yang dianggap Sarawak ni fixed deposit Barisan Nasional, akhirnya sekarang tak ada wujud lagi Barisan Nasional. Kalau kita lihat, kalau pandai sekiranya pembangkang memain sentimen, Ali Biju, Willy Mongin dan juga Barubian for example, sekarang ni dia nak bertanding lawan ke ataupun contohnya Kerian, Ali Biju. Adakah GPS akan meletakkan calon di tempat tersebut ataupun dia akan berharap dengan Ali Biju untuk kepada kerusi tersebut untuk menang dalam pilihan raya akan datang? Atau akan berlaku pertandingan 3 penjuru. Buat masa ini Bersatu Sarawak, PPBM Sarawak tidak lagi ada rundingan dengan GPS berkenaan dengan pembahagian kerusi. Saya bagi contoh, pengurusi PPBM Sarawak tinggal di Muara Tuang. Muara Tuang itu tempat Adun Idris Buang yang saya debate dengan dia tahun lepas, tahun lepas. Kalau tengok YouTube, cari debat Iswardi Morni, saya debate dengan YB Idris Buang, dan dia dia sekarang ini adalah ketua penerangan PBB Sarawak. Kalau dia ketua penerangan, takkan dia tak bertanding di kawasan tersebut. Tapi dalam masa sama, takkan tak bagi pengurusi PPBM bertanding dekat Muara Tuang. Untuk makluman, Muara Tuang tu kampung saya. Jadi saya tahulah apa yang berlaku sekarang ini. Jadi possibility kebarangkalian dan juga pertemuan itu tidak berjaya diselesaikan dan belum ada kata putus daripada PBB lagi. Sekarang ini GPS sibuk, gabungan Parti Sarawak ni dia sibuk berkempen untuk diri mereka sendiri tanpa melihat adakah Bersatu ini akan bertanding atau tidak. PAS umpamanya, PAS ada di Sarawak, akan bertanding atau tidak, ataupun akan berlaku pertemuan dalam pilihan raya yang akan berlangsung tidak lama lagi.